Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk ukuran dan sukatan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 163. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga D. Selesaikan masalah. A. Pada mulanya, 5 kg beras diisi penuh dalam satu bekas. Okey, ini bekasnya mula-mula penuh, iaitu 5 kg beras. Aras beras di dalam bekas itu ialah 20 cm. Maksudnya ketinggiannya 20 cm. Selepas beberapa hari, aras beras di dalam bekas itu menyusut kepada 4 cm. Jadi soalan ni kata selepas beberapa hari beras itu menyusut. Menyusut tu maksudnya mengecil kepada 4 cm. Okey, daripada 20 cm, okey, daripada yang penuh ni 20 cm. Okey, kemudian dia tinggal separuh saja ataupun suku saja, iaitu 4 cm. Jadi soalan dia kata berapakah isi dalam gram beras yang tinggal. Okey, maksudnya berat beras itu daripada asalnya 5 kg, jadi berapakah yang tinggal, iaitu 4 cm itu berapa kg. Okey, jadi untuk soalan ini kita boleh buat perkadaran. Okey, jadi perkadaran dia kita boleh buat macam persamaan, iaitu kita tulis 5 kg bersamaan 20 cm. Okay. Namun demikian untuk perkadaran kita boleh buat macam nisbah, iaitu pecahan. Okay. Jadi kita buat pecahannya ialah 5 kg okay, kita akan perkan dengan 20 cm. Jadi kita garis dulu. Okay, kita buat pecahan ni. Kita hitam. Jadi perkadaran dia kita buat sama dengan macam ni, sama juga. Cuma maklumat diberi kat sini ialah ketinggiannya, iaitu aras tu 4 cm. So kita buat sama dengan sini 4 cm. Okey. Kemudian kita gariskan. Okay, jadi apa yang kita faham kat sini, kita tengok sini maklumat yang diberi kat sini, iaitu 20 cm dia jadi 4 cm. So kalau 5 kg dia jadi berapa kg yang tinggal. Okey, ini ialah selepas beberapa hari. Kita tengok perkaitan antara 20 dengan 4, itu saja cara dia, iaitu bagaimana 20 boleh menjadi 4. Okey, jadi caranya ialah kalau kita hafal sifat 4, 20 ni bila dibahagi 4 maksudnya dibahagi dengan 5. Okey, jadi 20 bahagi 5 dapat 4. Okey, ini bermakna bila bawah bahagi dengan 5, di atas juga dengan kita akan bahagikan dengan 5. Jadi kalau 5 bahagi 5, so kita buat sini 5 bahagi 5. Okay, jadi berapa kali 5 dapat 5? Kita dapat 1, iaitu 1 kali 5, 5. Kemudian kita tolak, habis. Okey, maksudnya kalau 4 cm dia ialah 1. 1 itu ialah 1 kg. Jadi ini jawapannya secara awalnya, iaitu 1 kg. Namun demikian, soalan nak berapakah dalam gram. Jadi kita cuma tukarkan 1 kg ini kepada gram, iaitu kita darabkan dengan 1000. Okey. Okey, so kita darab 1000. Ini bermakna beras yang tinggal ialah 1000 gram. Okey, so kita tulis 1000 gram. Okay, so kita hashtag kat sini. Kenapa 1000? Sebab 1 kg ini kita darab 1000, kita buat penukaran unit. Okay, so ini jawapannya. Cikgu dah ambil dekat buku teks. Jawapannya ialah 1000 gram. So jawapannya betul .
Kita pergi pula soalan yang seterusnya, soalan B. Gambar menunjukkan dua batang besi. Okey, ini batang besinya iaitu R dan juga Q. Okey, dah bagi tahu sini R dan Q yang sama jenis tetapi berlainan panjang dan jisim. Okey, maksudnya batang besi R ini ialah 80 cm. Jisimnya atau beratnya ialah 10.2 kg. Manakala besi Q sifar 0.6 meter dan beratnya atau jisimnya P kg. Yang mana P itu kita tidak ketahui. Jadi sebab itulah kita tengok soalan 1, kira jisim Q. Maksudnya kita perlu kira nilai P itu. Okay, jadi cara yang pertama kalau kita tengok perkadaran kat sini 80 cm 10.2 cm. Okay, manakala yang bawah ini dalam meter, sifar 0.6 meter. Jadi langkah pertama kita perlu samakan jenis dia. Okay, maksudnya ini meter kita kena tukar pada cm. Okay, kalau dia sifar 0.6 meter, kita akan tukarkan kepada cm, iaitu kita darabkan dengan 100. 100. Jadi kenapa 100? Sebab 1 meter, kita tulis sini 1 meter dia bersamaan 100 cm. Jadi kalau sifar 0.6 meter, sifar 0.6 meter ni kita akan darabkan dengan 100. Jadi kita buat sifar 0.6. Okay, kalau didarab 100, kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. Kita gerak 1, 2, titiknya kat sini. So, ruang yang ada ni kita tak sifar. Ini bermakna sifar 0.6 meter ni ialah 60 cm. Okay, itu yang pertama. Okay, jadi kita akan tulis atau kat sini ya. Okay, cikgu tulis sini. Okay, cikgu buat atau 60 cm. Kenapa cikgu nak tukar? Sebab cikgu nak nampakkan mudah. Okay, kita tengok sini. 80 cm sama dengan 10.2 kg. Okay, so kita tulis kat sini 80 cm. Okay, kita buat macam soalan A tadi, buat perkadaran. Okay, so kita buat 80 cm. Okay, dia berkadaran berkadaran 10.2 kg. Okay, jadi kita buat dalam bentuk nisbah perkadaran ni, iaitu 80 cm perkadaran, so kita buat per 10.2. So, sini bawah ni 10.2 kg. Okay, jadi kalau kita lihat sini soalan nak kalau 60 cm. Okay, kita lihat kita dapatkan yang mudah, iaitu kita tengok sini. Kalau kita tulis sini 60 cm 60 cm sama dengan berapa kg. Okey, soalan nak jisim. Ini soalan nak. Okey, jadi okay, jadi macam mana nak buat? Macam tak ada kaitan. Sebab 80 ni tak boleh nak menjadi 60. Tetapi kita boleh jadikan ni kepada 10 cm. Kita buat satu tambahan kat sini, iaitu kalau dia 10 cm. Kalau dia 10 cm dia lebih mudah. Kalau 10 cm macam mana? Okey, so kita cuba buang ni kejap. Okay, macam mana 80 boleh menjadi 10? Okey, maksudnya dia bahagi dengan 10. 80, bagi 10 lah. Bahagi dengan 8. Okey, jadi 80 bagi 8 dapat 10. Tengok 80 bahagi 8. Kita dapat 1, 8. Ni sifar. So 10. Jadi ini juga kita akan bahagikan dengan 8.
Kenapa bagi 8? Sebab cikgu gunakan 10 cm. Okey, nanti kita boleh gandakan kepada 60. Jadi kita akan bahagikan 10.2 ini kepada 8. So, kita padam yang ni. So, kita bahagi dengan 8. Kita padam. 10.2 bahagi 8. Berapa kali 8, 10? 1, 8. Kita tolak dapat 2. Kemudian ada titik. Kita turunkan 2. Jadi berapa kali 8, 22? Kita dapat 2, 16. Dan kita tolak dapat 12 tolak 6. Ini tinggal 1. 12 tolak 6. Kita dapat 6. 6. Okey, 6. Kemudian ini ialah baki. So tambah sifar. Dia jadi, kita turunkan pula. Jadi 60. Oh, tak ada ruang kita tulis kecil-kecil sikit So kalau 60 berapa bukan sifar kat sini, sifar kat bawah. Sekejap. Yang ni kena padam dulu. Bukan sifar kat atas, sifar kat sini kita turunkan sifar ni, dia jadi 60. Jadi berapa kali 8, 60? Kita dapat 7, 56. Kita tolak dapat 4. So masih lagi ada baki. So tambah sifar, dia jadi 40. Jadi berapa kali 8, 40? 5. Okay, ini bermakna kalau 10 cm, dia ialah 1.275 kg. Okay, sekarang kita tengok soalan nak kalau 60 cm berapa kg. Jadi kita buat sini perkadaran yang baru. Kalau 10 cm maksudnya 1.275. Kalau dia 60 cm sama dengan, kita akan buat dia darabkan dengan 6. Jadi bawah juga akan darab 6. Jadi 1.275 kg kita akan darabkan dengan 6. Jadi 5 kali 6 30. 7 kali 6 42. Tambah 3 45. 2 kali 6 12. Tambah 4 16. Dan titik. 1 kali 6 6. Tambah 1 7. Okay, jadi kita buat kg. Jadi inilah dia berat untuk besi Q, jisim Q, iaitu 7.65 sifar kg, ataupun boleh ditulis sebagai 7.65 kg. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan B. Okey, tengok jawapannya iaitu 7.65 kg. Okey, sama Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya di muka surat sebelah. Jadi kita akan menjawab soalan 2, iaitu hitung beza. Kata kuncinya ialah hitung beza jisim antara besi R dengan besi Q. Okay, beza ini merujuk kepada perbezaan, iaitu operasi tolak. Ini bermakna kita akan bandingkan kedua-duanya dengan cara menolak. Okay, kita tengok berat besi R iaitu 10.2 kg. Jadi kita akan buat 10.2 kg
manakala besi R, besi Q tadi kita dah kira iaitu 7.65, jadi dia lebih kecil, maka 10.2 kg akan tolak dengan 7.65 kg. Okay, so cikgu betulkan sikit. Kat sini ada huruf, so unit, so kita tolak, kita tulis kg dekat sebelah. Kita tolak dan gariskan. Jadi bila kita nak menolak, kita perlu samakan. Kat sini maksud cikgu ada ruang kosong kat situ, kita letak sebagai sifar. Okay, sekarang kita tolak. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 2 jadi 1. 10 tolak 5, 5. 1 tolak 2 tak boleh, pinjam sebelah. Sebab dia sifar, dia akan jadi 9. 1 ni akan jadi sifar. Jadi 1 dia jadi 11 lah. Maksudnya dia pinjam sebelah. So 11 tolak 6 kita dapat 5. Dan 9 tolak 7 2. Okey, 2 sifar ni biarkan. Jadi inilah dia beza jisim R dan Q, iaitu jawapan untuk soalan B2 Roman, iaitu 2.55 kg. Ini dia soalan 2. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Sebuah tangki simpanan air boleh menyimpan 1000 liter air. Jadi kata kunci pertama, tangki ini boleh menyimpan 1000 liter air. Aras air dalam tangki itu ialah 1.5 meter apabila penuh. Okey, aras ini maksudnya ketinggian. Okey. Jadi kita boleh sambil-sambil kita baca ni, kita boleh buat gambaran dia. Jadi kita kena lukis sikit. Ini ibaratnya sebuah tangki. Okey, cikgu tak buat penutup dia, tapi kita akan gambarkan dia seperti macam ni. Maksudnya dia penuh. Maksudnya ketinggiannya ialah 1.5 meter. Okey, so tulis sini 1.5 meter. Okey, manakala dia punya isi padunya ialah 1000 ml. Okey, so cikgu tulis besar-besar 1000 ml. Kalau dia penuh, Okey, kemudian kita baca lagi. Hitung aras air dalam cm. So, kita nak kira dalam cm. Apabila isi padu air di dalamnya tinggal 350 ml. Maksudnya kita ada isi padu yang baru, yang dia sudah mengecil atau menyusut. Okey, sekarang ni dia tinggal macam ni. Maka dia tinggal 350 ml. Jadi soalan nak hitung aras yang baru. Ketinggian yang baru berapa pula maksudnya. Okey, so kita tulis sini. Jadi, kita akan tulis dahulu soalan ni perkadaran dia, iaitu 1000 ml bersamaan 1.5 meter. Okey, soalan nak dalam cm. Okey, so kita tulis dulu 1000 ml bersamaan, maksudnya berkadaran 1.5 meter. Okay, oleh kerana soalan nakkan ataupun jawapan nakkan kita dalam cm, jadi kita perlu tukar 1.5 meter ini kepada cm. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey, kita tengok sini 1 meter nak tukarkan kepada cm, dia perlu darabkan dengan 100. Okey, jadi kalau dia perpuluhan, dia juga perlu darabkan dengan 100. Jadi 1.5 darab 100, kita akan gerakkan 2 kali, 1 dan 2. Jadi dia menghasilkan 150. Okey, so 150 ini ialah 150 cm. Okey, so kita tulis unit yang baru,
iaitu 150 cm berkadaran dengan 1000. Oh, bukan ml, liter cikgu silap. Cikgu betulkan. Ini ialah liter. Okay, sekarang kita buat dalam bentuk pecahan. Kita buat 1000 dekat sini cikgu tulis. 1000 liter. Kita buat pecahan kita buat per 150. Okay, sekarang kita pemudahkan dulu supaya kita nampak perkadaran dia yang betul. So kita mudah, kita potong sifar dulu. Kemudian ada 100 dengan 15, ada sifar 5, iaitu kalau 100 ni dia ialah 20 kali 5, manakala 15 ni ialah 3 kali 5. Okay, ini bermakna setiap 20 liter dia ketinggiannya ialah 5 cm. Okay, ketinggiannya ialah 5 cm. So kita tulis sini perkadaran yang baru, iaitu kita buat macam ni. Kalau kita nampak kat sini, perkadaran yang baru ialah kalau 20 liter dia bersamaan 3 cm. Okay, kita nakkan 350 ml. Okay, kita nakkan 350 ml. Jadi cara dia, kita dah ada 20 liter. Okay, so kita kecilkan lagi. 20 ini kita kecilkan, kita jadi 10. Okay, so macam mana dia boleh jadi 10? Kita bahagikan dengan 2. Kita bahagi 2. Bila kita bahagi 2, kita dapat 20 bahagi 2 dapat 10 liter. Manakala kalau 3 cm, kita bahagi 2. So kita kena buat betul lazim kat sini. 3 bahagi 2. 1, 2. Kita tolak dapat 1 ini baki. Kita tambah titik dan tambah sifar, dia jadi 10. Jadi berapa kali 2, 10? Kita dapat 5. Okey. Jadi kita dapat 5. Ini bermakna kalau 10 liter, dia punya perkadarannya ialah 1.5 cm. Okay, sekarang kita nakkan 350 bukan liter bukan mililiter, liter So cikgu betulkan ni pun salah. Okay. Kita nakkan 350 liter. Jadi kita kena buat satu lagi perkadaran. Kita dah ada yang paling basic kat sini, yang paling asas. Okay, so ini sangat penting. So cikgu gunakan di muka surat yang di sebelah. Okey, kita akan tulis 10 liter macam pecahan tadi. So kita buat 10 liter. 10 liter perkadarannya ialah 1.5 cm. 1.5 cm. Okay, ini kalau 10 liter. Kalau 350 liter, okey, so kita buat sama dengan 350 liter. Okey, sama dengan berapa dia punya cm dia, ketinggiannya. Jadi kita kena buat macam mana? Kita kena fikirkan satu cara yang mana berapa kali 10 dapat 350. Okay, maksudnya 10 ni kali 35. Macam ni cikgu boleh agak sebab dia ibarat 10 ni macam mana jadi 350, dia darab berapa kan? So dia darab dengan 35. Okey. Okey. Tak percaya, kalau kita masih tak yakin, kita bahagikan ataupun kita cuba-cuba, iaitu 35 darab 10 kan. So sifar 5 dan 3, 1 kali 5 dan 1 kali 3, kita tambah dapat 350. Maksudnya 10 darab 35 dapat 350. Bawah pula akan darabkan dengan 35. Jadi dapatlah dia punya ketinggian dia. Jadi kita akan buat 1.5. Kita akan kali 35. Oleh kerana ini ialah perpuluhan, jadi
kita boleh gerakkan, ataupun kalau kita tak nak gerakkan, kita boleh tulis saja nombor perpuluhan ke atas. 1.5 darab 35. So kita gariskan dahulu. Okey, jadi kita darab 5 darab 5, 25. 1 darab 5, 5 tambah 2, 7. Kemudian sifar 3, 5 kali 3, 15. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Dan kita tambah, kita dapat 5, 7, tambah 5, 12. Kemudian 5. Jadi inilah dia dalam cm, okey. Ketinggian air iaitu 52.5 cm. Okay, kalau tengok jawapan dia memang sama. Okey. Okay, jalan kirinya agak panjang. Dia perlukan perkadaran. Okey. Jadi cikgu terangkan semula untuk soalan C. Okay, yang diberi ialah 1000 liter air. Ketinggiannya ialah 1.5 meter. Cikgu tukarkan kepada cm. Jadi 1000 liter bersamaan 150. Kemudian kita permudahkan, air sekali kita dapat 10 liter sama dengan 1.5. Okey, ni kalau 10. Tapi soalan nak 350. Jadi kita kena darabkan 10 ni dengan 35 kat sebelah ni. Bila darab 35, bawah juga darab 35. Jadilah jawapannya ialah 52.5 cm. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D. Kita lihat resipi, iaitu resipi cucur bilis. Baiklah, ini kandungannya 250 gram tepung gandum, 3 gram garam halus, 180 ml air, 50 gram ikan bilis yang dibersihkan, kemudian minyak masak untuk menggoreng. Jadi inilah dia sukatan dan juga bahan-bahan untuk menyediakan cucur bilis. Kita lihat pada soalan, berpandukan resipi, berapakah isi padu air dan jisim ikan bilis. Okay, kata kunci kat sini, soalan nak berapakah isi padu air dan jisim ikan bilis yang diperlukan jika 800 gram tepung gandum digunakan. Okey. Jadi apa kaitan dengan soalan D? Okay, apa kaitan dengan resipi ni? Resipi ini yang diberi ialah 250 gram. Manakala soalan nak 800 gram. Okey. Jadi kita buat dulu perkadarannya, iaitu melibatkan tepung, air dan juga ikan bilis. Okey. So kita buat dulu, cikgu buat T singkatan T, kemudian air, cikgu buat A. Kemudian ikan bilis cikgu buat B, ataupun air lah ikan. So tepung dia punya sukatannya ialah 250 gram. Kemudian air 180 ml. Manakala ikan bilis ialah 50 gram. Okay, ini sukatan asasnya. Jadi kita tak nakkan sukatan ni sebab kita nakkan 800 gram. Kalau 800 gram untuk tepung. So kalau 800 gram, jadi air berapa maksudnya. Kemudian ikan bilis berapa. Macam tu Okay, jadi langkah pertama, kita lihat berkaitan antara 250 ke 800. Okey, kita tak boleh nak darab apa-apa nombor, boleh menjadi 800, 250 ni. Jadi langkah yang pertama sekali oleh semua ni ada sifar, jadi kita permudahkan. Kita potong dan potong. Okey, kemudian kita lihat sini, inilah dia asasnya, iaitu kalau 25, dia ialah 800 gram. Dia punya gandaan dia. 18 berapa? 5 tu berapa? Jadi kalau 25 dia boleh menjadi 800. Okey, maksudnya didarab dengan berapa? Okay, jadi untuk mendapatkan nombor ni kita boleh buat cuba-cuba, tapi susah kita nak cuba.
Jadi kita akan buat 800 bahagi 25. Okey. Jadi kita buat sini 800. Kita akan bahagi 25. Jadi sudah pastilah kita perlukan sifir 25. Okey, so kita buat kat sini. Okey, so sifir 25 ni mudah sebab nombor dia 25, kemudian dia jadi 50, kemudian 75 dan seterusnya 100. Jadi kalau 80, berapa kali 25? 80 yang hampir ialah 75, iaitu 3. Jadi kita tulis 3, kita tulis sini 75. Kemudian kita tolakkan, sifar tolak 5, jadi maksudnya 10 tolak 5, jadi 5, kemudian tinggal 7, 7 tolak 7, habis. Kemudian kita turunkan sifar, dia jadi 50. Berapa kali 25, 50? Iaitu 2. Okay, so kita dapat kat sini, iaitu 50. Habis 32. Maksudnya 25 ni perlu didarab dengan 32. Okay. Jadi 25 ni bila didarab 32, digandakan sebanyak 32 kali, dia jadi 800 gram. Jadi oleh kerana yang atas ni tepung darab 32, 18 ni juga kena darab 32 kali, 5 ni juga kena darab dengan 32. Jadi kita dapatlah, kita panggil isi padu air. Okay? So air dahulu. Macam mana kita nak buat? Berapakah isi padu air? Jadi kita akan buat 18 darab 32. So kita tulis ni air. Okay, kita buat sama dengan macam ni. Kita buat 18. Jadi ml. So kita darabkan dengan 32 kali. Okay, sekarang kita darabkan. Okay. Jadi sifir 2, 8 kali 2, 16. Kemudian 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Kemudian sifir 3, 8 kali 3, 24. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Okay, jadi kita tambahkan, kita dapat 6, 3 tambah 4, 7 dan 5. Okey, inilah dia isi padu air kalau 800 gram tepung, iaitu 576. Okey, ada kat sini. Okey, sekarang kita kira pula ikan bilis. Jadi ikan bilis ni 5, kita akan darabkan 32. Okey. Jadi 3, kita buat sini air. Air dah. Ikan bilis, sorry. Ikan bilis. Okay, bersamaan kita akan buat 32, kita kalikan dengan 5. Kalau 2 digit dengan 1 digit, 2 digit kena duduk atas. Okay? Jadi kita darab 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Okay, jadi inilah dia jisim untuk ikan bilis pula, iaitu 160 gram. Okey, ini dia. Okey. Okay, kenapa kita tak tambahkan kedua-duanya? Kerana dia berlainan isi padu. Yang pertama ni ml, yang kedua ni gram, berat. Jadi kita tak boleh tambahkan. Walaupun dia kata berapakah isi padu air dan, maksudnya ibarat kena tambah, tapi sebab dua-dua ni berlainan jenis sukatan, jadi kita tak boleh tambah. Okey. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan 1 Roman, untuk soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B 2 Roman. Okay, masih lagi resipi yang sama, tetapi soalan berlainan, iaitu kira jisim tepung gandum. Okay, so kata kunci kat sini, kita nak kira jisim tepung gandum dan air yang diperlukan untuk 100 gram ikan bilis. Okay, jadi sama juga seperti soalan ni, kita ambil apa yang terlibat dahulu. Jadi yang diberi ialah ikan bilis, jadi kita ambil ikan bilis dulu. So kita tulis sini I itu ialah 50 gram, yang terlibat ialah ikan bilis, tepung dan air. Okay, tepung, air.
Jadi berapa? Ikan bilis ni 50 gram. Terus ni 50 gram. Tepung 250 gram. Manakala air 180 ml. Ini maklumat asasnya. Kemudian soalan nak 100 gram ikan bilis. Kalau 100 gram, okey. So kalau 100 gram ikan bilis, jadi berapa tepung? Berapa air? Okey, kita tengok ini. Ini mudah sebab 50 boleh menjadi berapa 100? Okey, ini lebih mudah sebab apa? Dia ada sifir yang lebih mudah. Bagaimana 50 boleh menjadi 100? Dia darabkan dengan 2, okey. 50 darab 2 jadi 100. Jadi tepung juga akan digandakan sebanyak 2 kali. Begitu juga air kita gandakan dengan 2. Okay, itu sahaja, okey. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kira dulu tepung. So kita tulis ni tepung sama dengan, kat sini air sama dengan, maksudnya jalan kira lah. So kita kira tepung dulu. Kita ambil 250 gram. Kita akan kalikan dengan 2 kali ganda. Okay. So kita kalikan. Sifar kali 2 sifar. 5 kali 2 10. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Okay. Jadi inilah dia isi padu untuk GC untuk tepung, iaitu 500 ml jika 100 gram ikan bilis digunakan. Okay, tengok sini. Okay, memang betul. Manakala air, kita akan ambil air 180. So kita buat 180 ml. Kita akan darabkan dengan 2 juga. Okay. So, sifar kali 2, sifar. 8 kali 2, 16. 1 kali 2 tambah 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Okay. So, inilah dia jawapan untuk soalan 2 Roman D, iaitu tepung 500 gram manakala air 360 gram. Okay, jadi memang sama. Okay, jadi dengan itu tamatlah sudah soalan uji minda kita pada hari ini untuk tajuk ukuran dan sukatan muka surat 163 untuk soalan A hingga D. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.